Assalamualaikum. Okey, macam mana nak mula hari ni ya? Saya ceritakan sikitlah sejarah pasal aquaponik ni. Saya mula buat sistem aquaponik ni pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2018 baru saya berani untuk share dengan tuan-tuan semua tentang sistem aquaponik, tentang hidroponik, ternakan lobster dan juga ternakan ikan tilapia. Untuk siakap ni masih lagi baru. Baru pun saya rasa dekat 2 tahun jugalah saya mula mentanak ikan siakap ni kalau tak silap lah. Dan video ni mungkin video saya yang terakhir tentang aquaponik, tentang lobster, tentang aquaponik. Semua ni dekat rumah ni sebab saya akan pindah ke rumah baru. Dan saya rasa selama ni pun saya tak pernah ceritakan dengan tuan-tuan tentang diri saya. Semua saya cerita tentang tanaman, tentang ikan, tentang solar, tentang projek DIY. Dan saya rasa saya tak pernah cerita langsung detail tentang diri saya sendirilah. Jadi hari ni saya akan ceritakan serba sedikit lah dan apa yang saya akan buat dan ke mana hala tuju aquaponik dan DIY Malaysia ni. Rumah yang saya duduk selama ni, yang tuan-tuan tengok dalam video-video sebelum ni, sebenarnya rumah ni saya sewa. Saya sewa rumah ni sejak tahun 2010. Sekarang dah masuk tahun 2023, bermaksud dah genap 12 tahun saya duduk dekat rumah ni. Dan mula-mula saya masuk rumah dulu pada tahun 2010, sewa dia cuma RM450. Dan harga rumah ni kalau tak silap saya masa tu harga dalam RM200,000. Masa tu kalau saya beli pun mungkin saya kena bayar sebulan dalam RM1,000. Jadi saya decide untuk sewa saja sebab sewa baru RM450. Dan ada setengah orang dia berpendapat rumah ni sebenarnya aset, beli rumah ni tak rugi. Tapi bagi saya, dia tak, aset sebenarnya bergantung kepada situasi kewangan kita. Kalau kita tak mampu, pendapatan kita rendah, kita sewa lebih baik daripada kita nak beli, konon-konon jadikan aset tapi kita tak mampu nak bayar. Jadi masa 2010 saya masuk rumah ni, saya bayar sewa sebulan RM450. Dan sekarang ni sampai tahun 2022 sewa tu naik kepada RM600. Bagi saya masih lagi murah memandangkan harga rumah ni sekarang dah jadi dekat RM400,000. Dan kalau saya beli rumah ni mungkin saya kena bayar dalam RM2,000 lebih. Tapi sebenarnya plan nak pindah ni memang dah lama dah, tapi asyik tertangguh, ada saja masalah. Kadang-kadang kewangan, kadang-kadang masalah lain. Dan sebenarnya lagi satu sebab saya memang suka dengan rumah ni. Sebab kita dah duduk lama, jiran-jiran semuanya baik, ada kawan-kawan ramai dan dekat sini memang dekat. Pada rumah saya nak pergi ke KL pun dalam 10 minit je pun dah sampai KL. Dan saya rasa kalau tuan-tuan cari rumah yang dekat dengan KL dengan harga RM450 ni, rumah teres memang takkan jumpa lah. Saya dengan wife pun memang dah plan lama dah nak cari rumah yang besar sikit. Sebab anak-anak pun dah makin besar, perlukan bilik sendiri, perlukan privacy. Dan anak saya yang sulung pun dah tingkatan 2. Yang paling kecil dah 5 tahun. Anak saya tak ramai, anak saya cuma 3 orang saja. Tapi kita sebagai bapa ni kalau boleh kita nak bagi keselesaan lah kepada anak dan juga isteri. Jadi memang kita dah plan lama nak pindah, nak cari rumah yang besar sikit. Kemudian kebetulan juga tuan rumah ni dia minta saya kosongkan rumah ni sebab anak dia nak duduk dekat sini. Sebab sini dekat dengan MRT, nak ke KL pun dekat. Anak dia nak duduk sini. Jadi saya rasa ni dah masa yang sesuai lah untuk saya berpindah. Jadi saya decide saya pindah keluar, saya cari rumah yang baru. Rumah 2 tingkat, rumah teres juga, dan sewa yang baru tu dalam RM1,000 lebih lah, RM1,200. Rumah 2 tingkat dan tak jauh pun daripada sini. Kejap lagi saya akan bawa tuan-tuan ke rumah yang baru tu. Sebenarnya saya dah pindah dah, rumah baru pun kita dah duduk dah 3-4 malam dah duduk kat rumah baru. Dan sekarang ni saya tengah angkut barang sikit-sikit lah sebab rumah lama ni dengan rumah baru tak jauh, jarak lebih kurang dalam 3 atau 4 km saja. Rumah yang lama ni dekat Taman Kota Ceras, area Batu 9, dan rumah yang baru dekat Bandar Mahkota Ceras memang dekat saja. Dan Mahkota Ceras tu dekatlah dengan Ceras Lok Valley, tempat khusus untuk menternak lobster. Kat mana tuan-tuan nak beli anak benih, peralatan untuk menternak lobster ni, semuanya ada dekat Ceras Lok Valley, dekat saja dengan rumah saya yang baru tu. Jadi selepas ni mungkin lebih kerap sikit lah kita boleh berjumpa dengan Cik Yusri untuk belajar tentang cara nak menternak lobster ataupun udang kara air tawar. Dekat dalam rumah barang yang besar pun tinggal peti ais dengan kabinet dapur ni. Kabinet dapur ni jenis pasang siap. Saya beli dekat IKEA, mudah lah. Kita boleh buka balik, kita bawa ke rumah sana, kita akan pasang. Cuma dekat rumah yang baru tu memang dah ada kabinet dapur. Jadi yang ni saya akan gunakan untuk tempat saya lah, dekat saya punya studio. Dan bila saya duduk rumah 2 tingkat ni, bilik ke atas dan bahagian bawah tu saya akan jadikan sebagai studio lah. Jadi kita akan ada ruang yang lebih besar untuk buat video. Dan mungkin saya boleh kerap buat video. Kamera pun kita dah upgrade. Sekarang ni kita dah pakai Canon M50. Sebelum ni saya gunakan Canon CCD. Saya tukar kamera ni sebab kamera tu lens dia rosak. Saya nak beli lens yang baru, saya takut nanti body kamera tu pula rosak. Jadi saya beli kamera yang barulah. Sekarang saya gunakan Canon M50, lebih kecil, lebih ringan dan lebih sesuai lah kalau saya nak buat video melawat farm dan sebagainya. Lagipun saya pun dah lama tak melawat farm, nak tengok sistem ternakan ataupun ternakan secara komersial. Jadi kamera dia memang sangat sesuai lah.
Dan untuk sesi live pun saya boleh gunakan kamera yang sama. Jadi untuk dalam rumah tinggal peti ais dengan kabinet dapur. Ini kuku ni saya ingatkan boleh buka sini, rupanya tak boleh. Kena panggil teknisian kuku untuk datang buka, bawa ke rumah baru dan akan pasang balik dekat rumah yang baru. Peti ais, kemudian barang-barang lain, ni inverter solar. Untuk barang-barang solar panel yang dekat atas bumbung tu saya dah buka. Itu ada 4 keping solar panel 100 watt. Dan macam saya beritahu sebelum ni, untuk solar memang saya plan nak pasang sistem kuasa solar hybrid dekat rumah ni. Solar panel pun dah ada 4 keping solar panel 400 watt. Total kita ada 1600 watt. Ikutkan tu memang saya dah nak pasang, cuma tunggu bracket saja. Bila bracket tu dah sampai, tuan rumah pun bagi tahu saya kena keluar pada rumah ni. Nasib baik tak pasang lagi lah. Tapi tak apa, nanti kita akan bawa semua barang tu, kita akan pasang dekat rumah baru. Cuma sekarang ni masalah saya yang paling besar adalah tentang internet. Sebab untuk proses kita relocate Unify ni ambil masa lebih kurang dalam 14 hari. Saya kena buka semua router-router ni, saya bawa ke rumah baru. Nanti technician daripada Unify dia orang akan datang untuk buat pemasangan yang barulah. Sebab saya tengok dekat rumah yang baru tu, Unify ada, tiang fiber semua ada. Cuma kabel daripada tiang masuk ke rumah saya nampak macam tak ada. Jadi dia akan ambil masa lah untuk diorang buat pemasangan kabel fiber yang baru. Cuma saya kena bawa semua router-router ni pergi ke rumah baru. Untuk barang-barang ni tak ada masalah, senang kita nak buka. Cuma proses nak pasang balik tu nanti lambat sikit lah daripada TM. Dia dekat atas ni laptop ni sebenarnya saya gunakan sebagai server untuk home assistant, untuk saya monitor rumah dan juga sistem aquaponik. Saya guna laptop ni sebagai server. Dekat tepinya dia lah barang-barang yang lama-lama, barang yang saya tak pakai dan barang yang jarang saya gunakan. Ni pun kita kena bawa sekali lah. Dan dekat sini ada lagi rak-rak yang belum saya buka lagi. Semuanya kita akan buka, kita akan bawa ke rumah barulah. Banyak lagi barang yang saya belum bawa lagi ke sana. Ni pun ada lagi rak untuk peralatan. Kemudian power tool pun masih lagi dekat bawah ni. Kat depan pun ada lagi power tool yang belum saya bawa. Mesin welding pun semua belum lagi. Ni ada lagi rak buku. Banyak lagi lah. Saya pun sebenarnya minat mancing tapi dah lama tak mancing sebenarnya. Banyak lagi. Ini adalah store tempat saya simpan barang. Dan kalau tuan-tuan pernah tengok sesi live sebelum ni, kat sini lah saya live selama ni, dekat dalam store. Sebab tak ada ruang dah dekat dalam rumah ni. Jadi saya live dalam store je selama ni. Selepas ni insyaAllah kita dah ada ruang yang lebih besar, lebih mudah lah. Dan dekat sini pun ada limitation juga sebenarnya sebelum ni. Sebab bilik ni sempit. Jadi kamera pun terpaksa letak jauh sikit lah. Tapi untuk kamera baru ni Alhamdulillah tak ada masalah. Kita dah upgrade sikit lah. Jadi untuk live mungkin lebih lancar lah. Satu benda penting yang saya lupa nak bawa hari tu, pemadam api. Kita bawa siap-siap lah. Sebab dekat sana tak ada lagi. Untuk hari ni alang dah sampai sini, saya akan bawa balik power tool dengan tangga ni. Sebab nanti nak naik atas bumbung, nak tengok tempat untuk pasang solar panel. Kemudian lagi satu nak ambil tong gas spare yang kosong. Tukar gas, kita bawa ke rumah baru. Okey, sebenarnya banyak lagi barang yang saya belum angkat, saya belum bawa lagi ke rumah baru. Kereta ni pun saya tak bawa lagi, motor pun saya tak bawa lagi. Tapi untuk kereta ni mungkin saya tak akan bawa, saya akan scrap kereta ni. Ni kereta Nissan di Resort, ni dah kereta pertama saya beli pada tahun berapa? Tahun 2009 kalau tak silap saya beli kereta ni. Saya beli dekat Johor. Tapi kereta ni saya akan scrap lah sebab nak repair pun kos makin tinggi. Kereta pun tak sebab kereta ni manual. Sekarang nak buat manual memang rasanya pedih sikit lah. So manual kat KL ni memang pedih. Saya pun tak ada plan nak repair kereta ni, saya akan scrap. So saya akan pergi buat urusan dekat JPJ untuk buat pelupusan, kemudian panggil towing untuk scrap kereta ni. Motor saya akan bawa sebab masuk KL memang saya bawa motor lah kalau pergi meeting apa semua. Dan untuk rumah ni saya masih ada lagi sampai bulan 2. Maksudnya sekarang ni saya kena bayar sewa untuk 2 rumah. Rumah ni pun saya masih kena bayar untuk 2 bulan. Rumah baru dah start dah Januari. Rumah ni sampai bulan 2. Sebab saya tahu sebenarnya proses pindah ni memang akan ambil masa yang panjang. Sebab saya angkat barang sikit-sikit, saya angkat, saya pasang, saya angkat, saya pasang. Dan apa yang saya tengok daripada proses pindah ni menarik untuk anak-anak saya. Sebab biasanya budak-budak tu kalau makan dekat meja makan, balik kampung pun dekat meja makan, tak pernah makan dekat lantai. Saya kecil-kecil tu kat kampung memang makan dekat lantai lah, memang tak ada meja makan. Jadi first time diorang makan dekat bawah, satu pengalaman yang menarik. Ada yang tak tahu nak bersila pun ada. Sebab mungkin selama ni makan kat meja. Jadi pengalaman yang menarik lah untuk anak-anak saya. Lagi satu, internet pun tak ada. Sebelum ni semua pegang phone, pegang tablet. Jadi diorang pun boleh rasa lah kehidupan saya kat kampung dulu.
kat kampung tak ada internet, tak ada meja makan, semua sekarang ni diorang rasa lah. So pengalaman yang menarik lah untuk budak tu. Tapi untuk sistem aquaponik ni, masa nak pindah mungkin saya tak shoot video lah kot, sebab susah lah nak angkat barang, nak shoot video lagi kan. Tapi masa nak set up balik sistem ni dekat rumah baru ni, saya akan buat video lah. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan macam mana kita nak set up daripada mula untuk sistem ternakan ni. Kalau tuan-tuan yang baru nak mula menternak ikan siakak ni pun, tuan-tuan boleh follow video tu nanti. Sebab bila dah pindah ke tempat baru, masukkan air yang baru, so kita akan buat rawatan air pada mula lah. Sama juga dengan filter, sistem filter pun sebab dia punya stand kaki untuk lapik filter ni pun dah keput. So saya kena buat stand baru untuk filter ni, tiga filter ni. Dan untuk dari segi layout mungkin ada perubahan sikit lah, nak sesuaikan dengan keadaan dekat rumah baru tu. So tak payah buang masa, jom kita pergi rumah baru. Hari ni kita angkat sikit je barang, nanti kita angkut lagi. Okey, dah sampai. Inilah dia rumahku, syurgaku yang baru. Tak kisahlah beli ke, sewa ke, yang penting kebahagiaan yang kita boleh bawa kepada rumah kita, insya-Allah tu yang kita nak. Dan dekat rumah baru ni kita ada kawan baru, anjing. Dia hilang dah. Nanti kalau dalam video jangan terkejut lah kalau bunyi anjing menyalak tu. Rumah sebelah ni memang ada anjing. Mula-mula datang tu memang asyik menyalak tak berhenti. Sekarang ni mungkin dia dah kenal, dah kurang sikit dah menyalak. Assalamualaikum. Tak jawab salam pun? Salam. Buat apa? Ada internet ke? Okey, inilah dia keadaan kat dalam rumah, kat bawah. Plan saya dekat bawah ni lah akan jadikan sebagai studio untuk shoot video dekat sini nanti. Okey, untuk sistem aquaponik nanti, plan saya akan pasangkan dekat sini lah. Sebab bahagian ni saja yang dapat cahaya matahari. Sebab atas ni dia ada bumbung kat sini, jadi kawasan ni sajalah kita ada ruang sikit lah untuk kita punya sistem aquaponik. Dan untuk hidroponik mungkin saya akan buat dekat dalam rumah sebab kita ada extra bilik. So aquaponik dekat sini, mungkin tangki yang kecil yang ada pokok dekat sini. Dan untuk tangki siakak mungkin dekat sinilah. Dan untuk filter nanti saya akan susun sebaris daripada sini sampai ke ujung sana untuk filter. Inilah gambaran pemandangan dekat depan rumah ni, banyak pokok-pokok kat sini. Matahari pula naik daripada sebelah sana, turun sebelah belakang sini. So solar panel nanti kita akan letak pada bahagian ni lah. Kita akan dapat cahaya matahari pada pagi sampailah ke petang. Dekat rumah baru ni pun belum siap lagi mengemas. Banyak lagi barang-barang dalam kotak yang belum dibuka, belum dipasang. Ambil masa sikit lah. Dan sebab saya ada masalah dengan internet, nak jawab komen tu lambat sikit lah. Terpaksa keluar. Gunakan hotspot, mobile punya network kat sini tak berapa nak kuat juga. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.